dia bukan sifat. Cuma bubuh nama sifat. Dia bukan sifat, dia keadaan saja bubuh nama sifat. Dan nak bilang sifat 20 nama sifat lah. Bukan sifat sebenarnya, dia keadaan. Keadaan. Beginilah huraian sifat-sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Dia kata serupa, dia kata aku akan baca ke belakang ni sama, lebih kurang betul. Tak ada penimbas sebab tu tengok. Pendek je kan. Lebih kurang. Dan dalil atas demikian itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak sabit, yakni tidak tetap keadaan yang melekatkan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala, nescaya tidak ada sifat kudrat. Kalau dah tak ada hal, menunjukkan tak ada kudrat. Sebab hal menunjukkan ada sifat. Hal terbit daripada sifat. Macam ni. Nak pergi faham tak? Kita tengok orang tua buat benda. Tuan tapi buat benda kuat semua. Kita pun kata ambui, keadaan dia berkuasa. Kawan tu, orang tua tu, keadaan dia berkuasa. Bila keadaan dia berkuasa, itu menunjukkan dia ada sifat tu keadaan. Bagi nampak bahawa ada sifat. Sebab sifat dia asal, keadaan terbit daripada sifat. Amboi, orang tua tu kuatnya buat kerja. Dalil kata apa? Dalil kata dia ada sifat berkuasa. Melayu kita tak boleh sebut berkuasa, dia sebut apa? Sebut kederat. Kederat juga macam ni kan? Mereka Kedah sebut kederat. Dia ada kederat. Gasak pi dalam nama macam burdah lah. Dia sebutan dia burdah. Kita sebut berdah. Agak lajak ni perdah. Perdah bukan dia, kita tahu. Dia burdah. Jadi berdah lah apa kita terjemah bahasa kita kan. Jadi asal kederat. Terjemah kita jadi kederat. Belah Kedah lagi dia sebut apa? Riang. Oh, riang dia kuat. Dia cakap pula riang apa? Tak bunyi kuat tu riang tu lain tak? Riang. Setengah Kedah lagi apa kat ni sebut apa? Sebut riang apa? Reng. Oh, mak kita reng. Reng dia tak betul tak dah. Tak kita kan orang sebut reng. Reng tu. Oh, dia kata mak kita ni umur dah 60 lebih tapi buat benda cukup kuat. Dia reng dekat reng. Kita dah apa tu reng? Kan? Dia pelak kita lagawi lain sikit lah. Belah ustaz lain sikit. Sik lagi teruk dia cakap lah. Kalau ada orang sik macam minta maaf dia cakap. Kita bukan tak guna ustaz ni cakap benda dia cukup benci. Jadi istilah. Itu istilah. Jadi itulah hal menunjukkan ada sifat. Amboi dia kata Tok Guru tu hal keadaan yang mengajar cukup banyak ilmu. Tengok dia pro. Tu keadaannya menunjukkan kata ada sifat. Sifat apa? Sifat ilmu dia. Jadi alam ni jadi menunjukkan kata Allah tu keadaan dia berkuasa. Keadaan dia berkuasa menunjukkan ada sifat berkuasa kan. Nampak begitu keadaan dia kita bahasannya. Beginilah huraian sifat-sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Dan dalil atas demikian itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak sabit, tidak tetap keadaan yang melekatkan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala, nescaya tidak ada sifat kudrat. Kalau tak ada hal, tak ada kudrat. Bila tak ada kudrat, dan jika tidak ada pada Allah Ta'ala kudrat, nescaya Allah ia lemah. Dan jika ia lemah, nescaya tiada menjadi ia akan makhluk ini. Tak jadi makhluk ini. Dan iaitu batil, salah. Kerana makhluk ini sudah ada, maka tetaplah ada pada Allah Ta'ala kudrat. Kalau itu tetaplah, yakinlah kita bahawa di Tuhan ada kudrat. Sebab itulah Tuhan berkeadaan kaunuhu qadir. Tidak lemah, ianya tidak lemah. Kalau begitu, sabitlah keadaan yang melekat ia akan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala. Kalau macam tu, sabitlah, yakinlah kita bahawa ada kaunuhu qadiran yang menceritakan melekatnya sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam begitu. Jadi Allah SWT, orang tanya kita tu, kita bereaksi apa beza ustaz? Qadiran dan qadirun. Tuhan sebut dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Kalau kita wasal, kalau kita waqaf berarti qadir. Kan qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Kalau waqaf, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi asalnya qadirun. Apa pula beza qadirun? Apa beza qadiran? Qadiran cerita keadaan. Kalau qadir nama Tuhan.
Nama Tuhan yang berkeadaan tu nama dia Qadirun. Oh, tu tentang nama pula. Betul dia. Dia ada As-Sami', Al-Basir, Al-Khabir. Tu nama Allah. Ada bila mai tentang keadaan kita sebut Qadiran, Sami'an, Basiran. Jenis patah tin, fathatain. Arab sebut, Melayu sebut patah tin. Tu patah tin lah tu. Itu dhammah tin. Kan. Tak bahagia tahu apa cakap begitu hari ni minta kawan. Kan? Tu. Jadi kalau Qadir itu nama. Kalau Ron, Qadiran, Rahiman, apa dia Allah Muhammad, Sami'an, Basiran itu keadaan. Tak cerita pasal keadaan Tuhan bila bersifat. Jadi dalam tu je. Mudah habis. Kita masuk pula uraian sifat yang ke-15. Kaunuhu muridan. Tak. Dia kata zat tu sendiri. Yang sifat lain sama. Ada tak sama? Memang tak ada orang lain kan sifat tak ada. Jadi dia faham ni. Dia faham bukan Tuhan lemah. Bukan Tuhan lemah. Dia faham Tuhan kuasa tapi tak ada sifat. Zat dengan kuasa. Zat dia sedang lihat. Zat dia sedang mendengar. Apa yang salah tu? Baik. Ulama kata tak boleh pasal apa? Pasal Tuhan sendiri sebelum Quran. Tuhan kata subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Tuhan daripada barang-barang yang mereka sifatkan. Makna dari dia apa? Tuhan bersifat. Dia buat dari Tuhan sifat. Tuhan sendiri kata dia bersifat. Kalau tidak Allah Subhanahu Tuhan sebut subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah daripada barang yang mereka sifatkan. Bila dia kata Tuhan ada sifat. Begitu. Itu bila ada. Cuma bagus maknanya. Ulama-ulama kata Mu'tazilah bila dia kata zat sendiri yang berkuasa, zat sendiri yang mendengar, ulama kata tak kafir kamu. Tapi itu bukan aliran daripada Islam. Tak jadi kafir ni. Dia ada zat baik di kafir. Ada zat tak baik di kafir. Tu nak faham. Contoh kita tahu ni lah Wahabi dalam bab fiqh. Dia tak mau buat macam kita ataupun dia kata tahlil di bid'ah apa. Itu sesat. Itu kalau seronok semua ada menyimpang. Tapi ada ke kafir? Tidak. Ada sampai kafir, ada sampai tak kafir. Hatta ulama kata tentang Mu'tazilah. Dia kata sirat tak ada di akhirat. Sirat tidak ada. Habis itu sirat itu sebelum Quran. Itu hanya dia kata majazi, kiasan saja. Bahawa kita kena duduk di jalan yang lurus. Bukan ada sirat semua di akhirat. Hak tu jadi kafir. Tambahan tu. Pasal apa? Pasal hadis jelas-jelas abang kata ada sirat. Hadis tu sahih. Bila kita menafikan, maknanya menafikan khabariyat yang ada daripada Rasul. Ada bahagian dia tak kafir. Kata ni ulama kata dia tak sampai tahap kafir. Tapi itu bukan aliran Rasulullah jemaah. Begitu. Baik, kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Arab ni kaunuhu muridan, keadaannya yang menghendaki. Dan tentu tidak keadaannya yang tergagah, lalai, lupa, ilat dan tabiat. Yang ini kita cara dalam iradat, terpaksa, tak sengaja, lupa, lalai. Itu bukan keadaan Tuhan. Keadaan Tuhan, dia menghendaki keadaan dia. Dan keadaan itu satu sifat yang melekat ia akan sifat iradat di zat Allah Ta'ala. Dan keadaan ini ialah suatu benda yang menceritakan bahawa zat dan sifat iradat tak lekang, kapuh sekali, tak berpisah. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Macam siapa habaq dulu tengok. Kita ada tak sifat pendengar kita? Ada. Tapi ada tak keadaan kita tak mendengar walaupun kita ada mendengar? Ada. Makna kata kita punya sifat mendengar dengan keadaan kita tak sama, tak macam zat Allah Ta'ala. Tidak. Ada sifat mendengar tidak? Mendengar tak? Makna kata kamu ada sifat mendengar, tapi keadaan kamu tak mendengar tu. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia sifat mendengar dan keadaan dia tu sentiasa lazim mutalazim mendengar. Sentiasa mendengar. Bukan ada waktu tak dengar, ada waktu dengar. Itu bukan bagi Tuhan. Itu dia bermain sifat maknawi. Maknawi cerita pada kita. Lagi dia kata, dan keadaan itu, hal-hal tu, kaunuhu tu, satu sifat yang melekat ia akan sifat iradat di zat Allah Ta'ala
dan ianya satu kelakuan di antara ada dan tiada. Itu dia kata hal ni, kau ni dia bukan ada bukan tiada. Bila ada benda, tiada benda, kita panggil apa? Amrun itibari. Dia bukan wujudi, dia faham sahaja. Kita faham bila Tuhan ada sifat iradat, dia pun kaum wujudan. Keadaan dia menghendaki. Keadaan bukan benda wujud sebab dia bukan sifat, dia faham sahaja. Itu. Dan ianya satu kelakuan di antara ada dan tiada yang melazim ia akan sifat iradat zat, yang menceritakan bahawa lazim sifat dan sifat iradat dan zat Tuhan itu lazim melekat dia. Dan dalil atas demikian itu huraiannya seperti dalil kaum qadiran, sama juga. Mana tu dia huraian, kalau Tuhan tu tak keadaan dia menghendaki, maka dia tu tergagah. Bila tergagah tak jadilah alam sebab dipaksa. Dia huraian kita sama lah. Apa huraian dia sama dengan huraian dalam sifat maknawiyah, sama aja. Hendaklah engkau perhati daripadanya, perhati dia kata. Kemudian huraian sifat ke-16, kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf, wajib apa? Belajar, iaitu belajar sampai mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala, sungguh di zat Allah Ta'ala, kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Betul dah, zat Allah Ta'ala itu keadaan dia yang mengetahui. Pasal apa? Dan tentu tidak keadaan Allah Ta'ala yang jahil, bukan keadaan Tuhan jahil. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang sabit bagi zat Allah, sungguh bagi zat Tuhan, bukan ada, sungguh bagi zat Allah itu sabit. Dan keadaan itu ialah satu perkara yang antara ada dan antara tiada, sama ada ulang, yang melazim dan melekat ia akan sifat ilmu di zat Allah Ta'ala, yang menceritakan tak berpisahnya, melekatnya sifat ilmu pada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu alimah, keadaan dia yang mengetahui. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil kaunuhu qadiran, kiaslah pada kaunuhu alimah ini. Wallahu alam, sama. Tak hurai itu dah sama ya. Kemudian huraian sifat yang ke-17, kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala, kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah yang hidup dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang mati. Dan iaitu suatu sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala, yang melazim dan melekat ia akan sifat hayat di zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu alam, sama aja. Sopo ada keadaan Tuhan. Keadaan Tuhan apa? Keadaan Tuhan yang hidup. Pasal apa keadaan Tuhan yang hidup? Pasal di zat Allah ada sifat hayat hidup. Bila Allah Ta'ala ada sifat hidup, keadaan zat dia, bukan ada sifat lah, keadaan zat dia yang bersifat tu, keadaan zat dia tu yang hidup, keadaan dia hidup. Kita panggil kaunuhu hayyan, keadaan dia. Orang bagi misal ni, tapi misal ni tak pernah betul, tapi tak apa lagi faham je. Jadi faham. Cuma kita ambil tu noh. Ni zat Allah. Zat Allah. Zat ni apa dia? Terjemah zat. Tengok dia punya takrif dia. Zat ni maqama bi nafsihi, barang yang berdiri dengan sendirinya, kita panggil zat. Diri sendiri dia tu. Maqama bi nafsihi, barang yang berdiri sendiri, dengan sendiri. Barang yang berdiri dengan sendiri. Kalau sifat itu maqama, barang yang berdiri bi ghairihi, dengan yang lain. Makna kata dia kena menumpang. Barang yang berdiri dengan yang lain. Sifat tak boleh berdiri sendiri, tak pernah ada dalam sejarah dan takkan jadi. Ini mustahil akal.
Bukan mustahil ada, mustahil akal. Akal tak boleh terima sifat berdiri sendiri. Sifat apa pun, sifat Tuhan ke, sifat makhluk ke, tak boleh berdiri sendiri. Sifat tak ada dia. Barang yang berdiri dengan yang lain, dia kena tumpang. Dia sifat, dia perangai, kelakuan. Kelakuan siapa? Dia sebut kelakuan siapa? Kelakuan Abu, kelakuan Mino, kelakuan Tuhan, kelakuan binatang. Dia mesti ada lekat. Dia tak boleh duduk hanya. Orang nak contoh Allah buruk lah perangai. Mesti kita katanya, perangai siapa? Sebab dia tadi duduk saja. Takkan perangai siapa? Perangai, tengok tadi perangai. Tak boleh. Perangai mesti tumpang. Perangai siapa buruk? Perangai Mino. Aduh loyo. Kalau ada Mino dia campur. Tak payah. Hak tu yang nama-nama hak glamour pun. Kan? Campur aja. Dia kata aku cukup tak kenal lah dengan perangai dia. Perangai siapa? Perangai Mino. Siapa? Penipu. Ada sini, Mino sini pemurah. Nah, harap sifat dia mesti menumpang. Jadi kalau macam tu, tapi bila kita nak puji, kita puji sifat, kita puji diri orang tu. Serupa kita kecil, walaupun dia sebut tentang sifat, kita kecil sifat, kita kecil diri orang tu. Sebab sifat tu duduk di zat. Di zat. Jadi Allah SWT Muhammad, bila kita kata sifat yang menumpang di zat Allah, di zat dia tu ada sifat kudrat. Bila ada sifat kudrat, jadi zat dia ni berkudrat. Jadi zat dia ni, keadaan zat dia ni berkuasa. Keadaan zat dia yang berkuasa kita panggil kaunuhu qadiran. Keadaan zat dia tu, dia tak sama dah, memang ada sifat lepas tadi. Sifat dia duduk di mana? Duduk di zat. Maka zat ni keadaannya kaunuhu qadiran. Itu dia faham betul lah. Saat ini dia faham kata zat suku, sifat suku. Jadi kalau kudrat buat, kudrat punya, zat tak buat apa. Tak boleh pegang begitu. Sebab memang sifat dia tak ada tangan pada zat. Zat lah yang buat. Ni, Abu sedekah. Abu ada sifat pemurah. Abu sedekah. Kita puji. Pemurah Abu yang sedekah. Abu tak sedekah. La ilaha illallah. Orang cakap begitu. Abu lah sedekah. Mana ada orang puji gitu dia? Rasulullah. Rasulullah ni baik. Rasulullah pun sedekah ke orang. Rasulullah kan suka sedekah. Kita kata, baik Rasulullah sedekah, kita kata Rasulullah sedekah. Tak henti kalau sebut baik Rasulullah yang sedekah. Rasulullah lah sedekah sebab sifat tak ada tangan daripada zat. Maka sifat yang melekat di zat, zat tu lah kita guna nama kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan sampai habis. Zat, keadaan zat yang bersifat tu kita panggil apa? Mana? Kaunuhu, keadaannya. Okey, kaunuhu aliman, keadaannya yang berilmu. Pasal apa ada kaunuhu aliman? Karena di zat Allah ada sifat ilmu. Begitu. Huraian sifat yang ke-17, kaunuhu hayyan. Sebab tu ulama kata, kalau orang yang tak faham dia kata, dah tahu begitu. Dia tahu kata dah kudrat melekat di zat. Buat apa lagi? Kita kertilah. Kita kertilah bila zat tu ada kudrat. Zat tu lah yang kaunuhu. Tak payah bubuh dah kaunuhu. Tak, ni tulis siap supaya tak terikut dengan Mu'tazilah. Kita kalau betul-betul kita mengaji, kalau kita faham cukup dah 13. Tapi jawab siap, takut timbul syubhat orang nak tanya kita. Siapa buat? Allah buat, kudrat buat. Maka jawab dia siap. Tu ulama kita dia tolong jaga. Jaga tu besar jasa para ulama kita. Kalau dia tak tolong buat susun begini, pening kita. Dah. Ulama kata nawaqidul wudu sittatun, yang membatalkan wudu 6 perkara. Tolong kira siap. Dibacalah hadis ni, ambil Al-Quran ni, begini-begini, tolong susun. Perkara baca wudu 6 perkara. Arkanul wudu sittatun, rukun wudu 6 perkara. Ambil siap dalam Quran, ambil siap hadis, susun dia siap. Kalau kita tak tahu kita, kalau ikut Quran aja, apa itu amat? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi sebut dalam Quran bila nak sembahyang, hai orang beriman, bila kamu berdiri nak sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu, wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan kamu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, basuh kepala kamu, wa arjulakum il ka'bain, kaki kamu sampai mata kaki. Kalau mata kaki banyak kulali. Ka'bain cari basuh kaki kamu sampai Kaabah, mampu. Ka'bain tu mata kaki, tak timbul itu.
Kali ikut 4 aja. 4 aja kali ikut. Habis tu memang mana niat tertib apa? Tu ulama tu lagi kat siap. Dibaca dalam hadis. Dalam hadis apa? Allahumma salli Muhammad. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Bubuh pertama pula kena niat dulu. Walaupun basuh 4 anggota aja, tapi yang wajib 4 aja anggota. Tapi kena mula dengan niat, tu rukun. Lagi pula pasal apa tertib? Pasal Nabi tak pernah ambil wuduk lain pada waktu tu. Lain pada cara tu. Kalau Nabi tukar, makna kata boleh ubah. Basuh kaki dulu, basuh kepala. Basuh kaki, gonyong, pindah, sabun ke bagian dah. Kenek sikit di kepala. Selesai. Dia kata kami tak pernah tengok Nabi ambil wuduk tukar cara. Melainkan memang basuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, bau kaki. Bila Nabi ulang-ulang dan Nabi tak ubah, itu makna dia, itu memang itu. Aturan dia lagu tu. Nampak ulama tu susah. Tak ada ulama pening kita. Tu kalau kita baca Quran dia kata kuntum ila solah, bila kamu dah berdiri. Fi'il madi tu kuntum. Kuntum ni asal qamatu. Tu sampai di kuntum. Qamna. Kuntum tu apabila kamu dah berdiri. Kan ikut lagu tu, dah berdiri. Nak mayang lah. Takkan lepas mayang mayang. Kalau ikut Quran tu, ulama kata maksud dia nak semayang. Fi'il madi dengan maksud mudhari'. Memang nampak madi, benda yang dah jadi, tapi nak semayang semayang. Bukan semayang lah bawa semayang. Sebab tu lah kena ikut ulama. Ada terjemahan-terjemahan dia. Kadang-kadang dia bermakna isim fa'il dengan maksud maf'ul. Kadang-kadang dia bermakna fi'il madi dengan maksud mudhari'. Quran ada gitu. Dia ada seni-seni bahasa dia, kena tengok ulang. Quran kata wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Tuhan kata bila kamu dah baca Quran, kemudian bacalah a'udzubillah. Baca Quran mau baca a'udzubillah. Kalau ikut Quran fi'il madi tu. Wa idza qara'ta fi'il madi, kamu dah baca dah Quran. Baru baca, pelik kita. Sebab dia ikut Quran kan, tak ikut ulama. Quran tu kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim sampai innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Orang sadaqallahul azim. Dia a'udzu billahi. Dah jadi khalifah pula. Jemaah ni Quran kata lepas baca. Ulama kata bukan lepas baca, tu fi'il madi dengan maksud mudhari', nak baca. A'udzubillah tu nak baca. Dan a'udzubillah ni kita buka waktu mula nak baca Quran ni. Hang baca pi 10 surah a'udzubillah sekali je. Tapi nak baca lebih ikut hang lah. Sebab minta lino retan, kau retan banyak ah, tidak lino lebih sikit. Kali dia nak buka. Kita nak baca 2 surah. Tak awal ya, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ulang bismillah saja dia ulang. Itu. Kemudian lagi dia kata huraian sifat yang ke-18 kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Taala yang mendengar. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui yang belajar serta mengaku di dalam hatinya yang mukallaf dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala. Sungguh di zat Tuhan tu keadaan dia kaunuhu sami'an, artinya keadaan zat Allah Ta'ala yang mendengar dan tidak keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Dan iaitu satu sifat yang antara ada dan tiada, yang melazim dan melekat ia akan sifat sama di zat Allah Ta'ala yang Ta'ala lagi yang sedia ia. Dan dalil atas demikian seperti yang telah disebut di huraian-huraian di atas. Wallahu a'lam. Ini saya baca lah sebab sama aja. Huraian sifat ke-19 kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya yang mukallaf tentu sungguh di zat Allah Ta'ala, di zat Tuhan tu keadaan dia kaunuhu basiran. Apa tu? Artinya keadaan zat Allah Ta'ala yang melihat, yang tidak keadaan Allah Ta'ala buta. Dan iaitu sifat yang antara ada dan tiada, yang melazim dan melekat ia Allah
akan sifat basar di zat Ta'ala. Itu dalil kata melekatnya sifat basar di zat Allah. Ada sifat basar tak tanggal di zat Allah. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian huraian sifat yang ke-20 terakhir, kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya yang mukallaf dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala, sungguh di zat Allah Ta'ala keadaan yang berkata-kata, dan tentu tidak keadaan yang bisu. Pasal apa dia buat keadaan? Bagi faham. Saya ulang lagi tadi, keadaan. Tuan-tuan ni ada sifat berkata kan? Ada sifat, bukan keadaan. Sifat atau berkata-kata lah, berkata lah. Ada. Tapi lagi yang cakap saya tentang diam. Adakah tentang bisu tentang diam? Tak. Diam kerana tak bercakap lagi. Tapi bila tu ada sifat berkata, keadaan tuan-tuan perempuan boleh berkata-kata. Tu keadaan. Tak mesti kena bercakap. Baru nak kata boleh cakap. Duduk diam, tak mau cakap. Biar dia. Tapi dia ada sifat berkata. Bukan mesti diam tu habis tu. Begitu. Saya ni pejam. Orang kata buka lah mata tengoklah tak mak. Adakah saya buta? Tidak. Sebab saya ada sifat Lihat. bila saya lihat, saya boleh lihat. Cuma ketika itu keadaan saya tak melihat. Tak macam zat Allah Ta'ala. Dia bukan melihat macam kita dengan mata kepala apa semua. Keadaan dia melihat. Sebab di zat dia ada sifat begitu. Kemudian dia kata, dan iaitu sifat yang antara ada dan tiada, yang sedia di zat Allah Ta'ala, yang melazim dan melekat ia keadaan akan sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Dan dalil atas demikian itu seperti dalil-dalil yang tersebut. Wallahu a'lam. Habis pada belum? Jadi 14 sampai 20 itu hanya keadaan. Cerita tentang zat yang bersifat. Cerita tentang zat yang bersifat dengan sifat maknawi. Tu kita panggil maknawiyah. Zat Allah Ta'ala ada 7 sifat makni. Zat wujud, sifat makni wujud. Sifat makni 7. Sifat makni 7. Apa dia? Putaran. Iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Dia ni sama. Ni boleh sama lah. Sama dalam background. Ayo masuk. Mengaji yang ini mengaji bang ni betul-betul mengaji sifat apa? Sifat sama. Bukan sama dalam background. Sana. Dia Melayu itu lah. Jadi bila Tuhan ada sifat-sifat ni, zat dia, keadaan zat yang kita panggil maknawiyah. Sesuatu yang terbit kerana ada sifat makni. Makna kata tak ada sifat makni, maknawiyah tak ada. Maknawiyah tak ada, kerana ada sifat makni. Jadi mutlak ada di zat Allah, maka zat Allah, keadaan zat Allah tu kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala, zat dia ada sifat iradat, maka keadaan zat dia ada iradat itu kita panggil kaunu muridan. Hal ni ilmu, kaunuhu aliman. Hal ni hayat, aku lari bilai ni tak payah. Betul dia harap kan. Kaunuhu sama hayyan. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Keadaan zat dia itu melihat. Kaunuhu mutakalliman. Keadaan zat. Bila zat kena sifat, keadaan zat tu maknawiyah. Hal keadaan zat tu.
Baik, habis kita 20 sifat. Nanti minggu depan pula silap esok. Lupa. Esok kita akan masuk pada, dia akan pecah. Dia akan cakap tu 20 sifat tu ada 4 pecahan, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ni, ada ma'nawiyah. Kita tukar sikit dah. Nanti esok dia akan mulai halus lagi sebab kita ada waktu dah. Dan kita akan masuk sifat halus Tuhan. Kemudian insya-Allah kita akan masuk sifat-sifat Rasul. Jadi sifat Tuhan tidak sesat. Esok insya-Allah kita kata sifat Tuhan, kita akan masuk pula sifat Rasul. Habis dah sifat 20, no? Jadi Allah Muhammad, saya peringatkan semua, kita mengaji, bagilah usaha kita bagi boleh bilang kata itu. Kita faham tiada sifat secara umum. Kalau lah tak boleh sampai tak mengajar bidi huraian lagi, tak kena nak baca bidi tak apa. Tapi kita kerti dah apa dia wujud, apa dia qidah, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi wahdaniyah, apa dia qudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, apa dia kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basaran, mutakaliman. Boleh faham tiada satu tu. Lepaslah kita daripada tuntutan la ilaha illallah. Muhammad Rasul tak masuk lagi. Kita nak ngaji nanti bab sifat-sifat Rasul. Tapi bagi boleh. Sebab saya sebut banyak kali dah, pengajian sifat 20 ni makin luput. Di mana-mana saya tengok baru ni dengar Tengah Haji Rul Tauzin, anak Tengah Haji Pelanti, Sunan Pelanti, dia cerita. Dia kata sifat 20 ni orang tak minat ni sebab payah. Orang nak mengaji hak senang. Hak senang tak yang mengaji buka YouTube dia faham. Kita tak kena mengaji hak payah. Hak payah tu kena pergi mengaji. Kalau hak senang baca buku. Lepas tu lah kita kena cari yang payah. Bukan cari saja-saja solat payah. Hak tu hak fardu ain. Kita pergi mengaji tu dulu. Pergi mengadap tu guru sampai boleh fardu ain. Lepas tu kita nak pergi dengar ceramah haji-haji ba'ala masya ala kubuk. Pergi lah. Hak tu untuk banyak kita tak amal-amal kita pula. Tapi pergi lepas dulu hak fardu ain. Bak Tuhan, bak Nabi, pekah kita semayang sujud, rukuk kita kena wuduk batal semayang kita apa, tasawuf kita buang riak, wujud takabur semua apa semua buang habis. Lepas tu nak pergi dengar ceramah tafsir, ceramah hadis, ceramah alam mahsyar, mengaji taranum, mengaji bab ruku. Ikut kita tak ada masalah tu. Bagi lepas fardu ain dulu. Bagi lepas fardu ain sebab ulama kata ibadat itu benda yang bukan tiap-tiap waktu. Dia Allah SWT Muhammad sometime, bukan every time. Betul tak ibadat? Ibadat ada waktu. Zuhur nak bayang dia bilang. Waktu zuhur takkan pukul 11 bunyi bangkit bayang lah. Asar ada waktu dia. Puasa wajib Ramadan kita tak boleh kita. Boleh asar. Saya buat 10 hari siap bulan ni. Bulan nanti saya buat 10 hari lagi. Yang Ramadan ni 10 hari saya buat. Tak boleh. Dia kena ada waktu. Tetapi tauhid setia. Mana ada waktu dia tangan. Tauhid memang tiap waktu kita nak bawa. Dalam jamban, di dapur, di kedai, di shopping komplek, tauhid dia sama. Mana boleh pindah-pindah, ubah sat tepi sat waktu lain, tak boleh. Sebab itulah ulama kata, jagalah ibadah yang tidak berwaktu ini, iaitu akidah kepada Tuhan. Betul kita punya la ilaha illallah. Kalau masalah yang ni, habis ibadat-ibadat kita yang berwaktu tu tak diterima oleh Tuhan. Disebabkan akidah kita tak kena. Betul Abu Saleh, Dr. Radha kata, saya tengok, dia kata dia kecil hati lagu, dia kata, saya tengok masjid ni, dia mengajar di masjid Syekh Allah di Pulau Pinang itu, dia besar. Masjid besar, memang jemaah dia ramai. Dia kata, saya tengok masjid ni, kalau hari orang main ceramah umum, main ceramah bab adab kubur, main cerita pasal hadis-hadis hari kiamat, dia kata penuh masjid. Sampai dalam pulau pula. Punya ramai. Tapi bila saya mengajak sifat 20, dia kata ada 20 orang. Tidak bukan tempat ni memang ramai. Saya kata sebab itu besar. Dia kata pasal apa? Pasal orang tak minat sifat 20, payah. Padahal yang ni wajib. Bukan masalah payah, kira payah pada. Payah tak payah benda wajib. Kena wajib. Faham tak faham kita kira lain. InsyaAllah Ustaz tu ulang dia bagi tak faham juga. Kopi hitam. Memang ngaji sebab benda tu fardu ain. Orang tua-tua kita dulu cukup pantang, tak boleh sebab dulu. Mengaji Quran pun kena baca depan tak guru. Habis baca Quran, saya ingat benda untuk tak Quran tepi. Bilang sebab 20 satu. Ni makna dia apa? Wujud apa? Qidam apa? Bakok apa? Dia kata dulu kami mengaji untuk guru kami. Tok saya kata, mengaji lagu ni. Tak boleh kena otak, bagi boleh sebab 20. Lah ni anak-anak kita bersemuka hati. Tak tahu punca. Lepas tu sembahyang mana? Sebab tu akidah tak kejap. Boleh orang pusing ke mana pun. Pahaman apa jadi liberal, jadi wahabi, jadi syiah. Dia tak ada pasok, benda ikat tak ada. Mengaji dulu.
Bapa soleh ni wasiat dia kat Purwaja. Saya ingat masjid Purwaja dia mengajar lah sebelum dia meninggal. Dia kata ingat nak semua, dia kata aku ngajak kamu ni, dia kata. Orang Sikh dia berkata, aku ngajak kamu, dia kata. Betul tak? Esok dia kata, mu tengok, dia kata, tak ada dah orang nak baca sifat 20 macam aku baca, dia kata. Tak ramai lah. Masjid-masjid orang tak baca sifat 20 lah. Duk ceramah kok merewah mata. Bagus lah. Ilmu agama ni memang bagus semua. Tapi dia kena lah topik. Ni kawan Tuhan tak kena ni masuk dalam kubur. Esok dalam kubur nak tanya marah buka sifat 20 tak boleh jawab ke mana? Dia dengar cerita ya lah. Gerbonya dalam kubur. Maksudnya marah buka. Oh, dia jawab apa lah. Sifat 20 tak boleh, akidah tak boleh, gagak-gagak. Doa abang puja 7 kalau bumi tu. Dalam kitab Jauhar Tauhid kata apa? Masuk dalam kubur ni, soalan tanya marah buka. Bila dia tanya tak boleh jawab, itu fitnah kubur yang mula-mula jadi kepada si mati. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab tu bukan tak tahu marah buka tu daripada Allah. Sebab iman dia tak kejap, Tuhan jadikan lidah dia tu gagak, tak boleh jawab. Gagak itulah fitnah mula dalam kubur. Dipukul dengan hammer malaikat mengganakir tu. Malaikat mengganakir tu hammer dah sebut dalam kitab Jauhar Tauhid. Dia punya penukul tu besar dia, lebih besar daripada gunung Uhud. Penukul dia tu Tuhan jadikan boleh dia azab kubur alam tu dengan penukul tu. Disebut dalam kitab Jauhar Tauhid, kalau penduduk di Mina berhimpun ramai-ramai, penduduk Mina ramai-ramai, orang buat haji dia tahu lah ramai mana di Mina tu. Himpun ramai-ramai nak angkat tukul tu, tak boleh angkat dia tukul tu. Besar lampuk. Si mati tu. Marah buka tak boleh. Balun. Sifat 20 tak boleh. Dia mengaji kot lain. Mengaji dulu sifat 20 dia kerti Tuhan tu. Baik kenal. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali mengenal yang diibadati. Siapa Tuhan kita? Apa sifat-sifat dia? Apa barang yang mustahil bagi dia? Macam mana dia ni serupa kita ke? Makan minum ke? Tak. Ada zat di dalam kita ke? Besar, kecil, hitam, putih, tinggi, panjang, rendah, apa semua? Bukan. Duduk di mana? Ada ke kiri, kanan bagi Tuhan? Atas, bawah, dalam, luar? Tak ada. Kena kenal sifat-sifat ni. Dan bagi kenal anak-anak kita sifat ni. Anak-anak dia tak kenal Tuhan, dia tak nak kena jawab juga tu. Tak bagi dia kenal. Dia duk kenal kot lain. Matematik dia boleh bilang, sains dia boleh bilang, kimia dia boleh belajar, fizik dia boleh belajar. Tuhan yang buat ilmu ni semua dia tak tahu. Siapa nak kena jawab? Tuhan tanya dulu, hang bagi tak pendidikan ni kat hang? Dia tak kenal aku siapa. Hang buat apa? Nengok hang mampu. Saya bagi, saya hantar tuition apa? Tuition bahasa Inggeris. Tuition matematik. Tuition matematik ni 4 kawan tu beri ahli matematik ke? 4 agama tak macam masuk. Biar tak bagi RM50 pergi ngaji Quran. Ni bulan Quran sudah. Tuhan yang turun Quran tu tak kenal tak apa. Dia boleh baca Quran je. La ilaha illallah. Habis tu hak yang tinggal itu boleh manfaat tak bila kita meninggal? Boleh manfaat tak? Sebab tu ulama sufi kata, bukanlah orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak, tetapi orang yang mandul itu orang yang punya anak tetapi anaknya tak bermanfaat untuknya di akhirat. Itu mandul. So pada tak anak lah tu di akhirat. Anak tadi tu apa? Ni kalau mak dia tak apa nak lepas. Kalau mak dia tak lepas, anak dia siapa? Anak dia tu. Anak jadi wali Allah. Anak jadi hafal Quran. Anak dia orang soleh, orang makrifat kat Tuhan. Oh, dia bukan dekat mak dia. Dia mudah rekoi sampai dalam kitab sebut 70,000 orang dia tarik masuk syurga. Nabi bagi izin dia. Tarik mak dia, tok wan dia, tok dia. Ni mak tak lepas. Mak pun kontak lah anak. Weh, hang dia tolong gua. Tahu ni. Kan? Tolonglah ni mak hang. Hang keluar ke mana ni kakak gua. Anak kata, mak, cik tak tahu. Mana kita ni? Tanya apa hang? Tanya apa hang? Dia kata, apa lah mak kau? Aku lagi teruk. Pasal apa? Tiga-tiga tak main sifat 20. Tak kenal Allah Ta'ala. Padahal Nabi kata apa? Umat aku selama sah iman dia sah iman dia. Kalau dia buat dosa segunung pun dia masuk neraka, masih ada harapan masuk syurga selama la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sah, dia dikira kafir. Bila kafir, finnar khalidina fiha, kekal dalam neraka selama-lamanya. Sama orang kafir ni kalau iman tak sah. Sebab tu ibadat rosak salah. Buat dosa salah, tapi tak sebesar rosak akidah. Rosak akidah sama dengan kata dalam neraka selama-lamanya. Kalau iman kita sah, dosa ke mana pun boleh keluar.
Nabi pun hanya diberi izin bagi syafaat kepada umat yang ada iman dalam dada dan iman dia tak batal. Cuma dia buat dosa banyak pun lagi dia syafaat lagi. Tapi kalau iman dia rosak, Muhammad aku tak izin. Tu kena ingat bagi dah. Budak yang paling sedih bapa kata apa? Dia kata apa? Dia kata, dia kata apa yang mau mengaji dengan aku, dia kata, mu simpan taruh, dia kata. Simpan taruh, ajak anakmu. Esok takut ke depan anakmu tak tahu dah wujud tidak bakok, dia kata. Tak kerti dah wujud tidak bakok. Mu mengaji dia boleh mengajak anakmu. Bagi dia kenal Tuhan dia pasal apa? Wujud tidak bakok tu apa dia? Tak tahu apa ke benda. Allah. Betul Bapa Saleh kata. Lepas tak guru mengingat, tengok lah ni. Fitnah makin berleluasa. Tak apa Tuhan. Kemudian orang kalau bertengkar benda-benda yang bukan benda usul, benda asal. Duk tengkar pasal darjah nak keluar naik apa? Duk tengkar pasal vaksin boleh, tak boleh. Duk tengkar pasal vaksin ni agenda Yahudi. Bergaduh tak berhenti. Tu pokok harus tengkar banyak sebab 20 kali jawab. Duk mengaku boleh. Orang ni bila dia kosong, dia mengaku. Dia ada bukti. Ti ni kalau ketuk bunyi hingat, duk hingat. Macam apa? Kosong. Orang kalau berisi dia tak nak bunyi, dia bunyi bila perlu. Ni ingat duk kalut Dajjal nak mai. Bapa Soleh kata Dajjal kalau keluar, dia bukan nak kira pasal vaksin tak vaksin. Ada Dajjal nak kira pasal tu. Siapa-siapa yang ucap vaksin, apa ikut saya? Tak ucap. Ada lah Dajjal nak bicara pasal tu. Ya Allah bodoh. Ya Allah. Orang putih kata goblok. Orang putih kata. Orang Arab panggil roblok. Dajjal nak bercara apa tu? Dajjal nak bercara apa akidah. Hang percaya tak kata yang memberi bekas Tuhan? Pasal apa? Dajjal nanti datang, dia boleh bawa datang barang yang tak boleh datang oleh orang lain. Kita kata perkara mencari adat. Kita mengaji dah. Perkara mencari adat dalam agama ada 6. Ada sebut 7. Salah satu daripada dia ialah sihir. Dajjal boleh buat sihir. Sihir ke mana? Nabi sebutlah hadis, mana-mana kampung yang didatangi Dajjal, lalu mereka beriman dengan Dajjal, maka tempat tu pun turun hujan dengan lebat, subur pokok kayunya, binatang-binatangnya gemuk-gemuk sihat. Adapun kampung yang tak mengikuti Dajjal, kering kontang, hujan tak turun, panas terik, mati binatang-binatang, sampai orang mukmin itu tak ada makanan. Nabi kata makanannya tulang-tulang dan tasbih, tahmid dan takbir. Kalau orang tak teguh iman, boleh buat turun hujan, boleh hidup benda mati, boleh mati benda hidup. Takkan bukan Tuhan lagi? Tuhan lagi. Tu tak bengok. Tak ngaji sebab dahulu. Duk kalut kat Dajjal nak keluar bila. Allah dia kalut. Kampung menakan. Nak tak keluar bila. Dia pergi nak keluar bila. Mengaji pergi boleh. Esok dia keluar bila pun tak apa. Kita ada akidah lah. Ni duk kalut bila nak keluar tak ada mengaji. Keluar sekali Tuhan tengok. Dia paling ikut tadi. Duk pegang tak lagi. Allah SWT Muhammad. Ingat tak? Saya besarkan semua ni. Mari kita mengaji sifat 20. Akidah begitu elok, kejap elok, bagi faham elok, sampai sifat Rasul elok. Habis ni tuan-tuan mengaji yang lain tak ada masalah. InsyaAllah kita khatam kita ni, kita masuk pula tasawuf. Hidayah sedikit kita mengaji insyaAllah. Dalam tu pada sifat 20 pada awalnya. InsyaAllah. Baik, kita mau di sini dulu. Kita akan sambung esok pula pada pecahan sifat 20 tu. Dia hurah ada 4 jenis pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وصل على سيدنا أحمد صاحب العناية وصل على سيدنا أبي القاسم صاحب الجنة
واعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجعلنا من أهل مرده في هذه المعيشة واجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة يا وسيع الرحمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya salah cakap silap. Saya siap saya mengajak melawak lagu ni. Kalau terkasar pun minta maaf, tak ada niat hina siapa-siapa, memang lawak dia orang Penang ni tak payah dicakap Penang dengan lagu ni mabuk sikit. Lawak dia lain sikit. Ini minta maaf lah terkasar apa, kita jumpa pula esok insya-Allah.